Malaysia. You have one side mengatakan it's okay for you to sign, the other side cakap it's not okay, wrong to sign. Actually, kalau kita lihat dari statute ni, kita lihat pada sejarah, as up to March 2019, hanya 124 negara yang sign. Daripada 194 negara, 124 nations sign. And all our neighbours, ASEAN countries tak sign, melainkan Filipina. Tetapi Filipina tarik balik. Negara besar seperti Amerika tak sign. Kalau kita lihat negara-negara besar tidak sign. Saudi Arabia yang ada absolute monarch, macam Malaysia practice constitutional monarch, absolute monarch tak sign. Brunei tidak sign. Jadi why is so great that you have to sign? Is apa yang patut kita sign? Adakah kita perlu sign dokumen ni supaya kita boleh ambil tindakan terhadap mereka yang buat jenayah? Jenayah itu ada 4. Genocide, war aggression, crime against humanity, dan war crimes. 4 mereka. Nah, persoalan timbul ni, apakah perlu kita sign? Kalau lihat dari sejarah, Israel tak sign, tetapi Israel ada big brother. Every time siapa yang tindakan, the problem with United Nations, you have negara-negara ada veto power. Kalau kita ambil tindakan, you have to get the Security Council, lepas tu masalah timbul, negara yang ada veto power, stop. Nah, persoalan timbul sekiranya negara itu tidak sign, adakah kita boleh ambil tindakan bagi negara itu? Jadi, one of the reason untuk membenarkan pihak negara yang menandatangani ini, supaya mereka boleh ambil tindakan, dan tindakan itu tak semestinya international. This particular International Criminal Court is complementary to the local court. And it's not something actually outside jurisdiction, tetapi it's complementary. Dia membahas. Sebab persoalan itu juga complementary to undang-undang kita, kita mesti lihat perlembagaan persekutuan kita. Adakah perlembagaan persekutuan yang membenarkan, melainkan tidak dipinda untuk mengambil tindakan kepada mereka yang ada membuat 4 jenayah? That is a question. Now, selagi kita tidak pindah undang-undang sedia ada, kita tidak ambil tindakan di local court. Melainkan Malaysia dah tanda tangan, tapi buat tak tahu, buat bodoh je, maka tindakan antarabangsa. Baik. Now, the bone of contention, persoalan tentang kita sign, tak sign, kenapa sign, the bone of contention actually ada artikel 384 di bawah Conference of Rulers. Itu kita baca. No law directly affecting the privileges, position, honors, or dignitaries of the rulers shall be passed without the consent of the Conference of Rulers. That is a bone of contention. Yang kita tahu, Rome Statute ni telah ditandatangani tanpa consent of the rulers. That is a bone of contention. Walaupun seperti saudara yang mengatakan, persoalan tentang, no, saya tak mau jual tentang kandungan Rome Statute. Prosedur untuk mentandatangani Rome Statute ni telah diabaikan. I'm not going to talk about the actual Rome Statute seperti telah dibincangkan, tetapi persoalan sekiranya kalau kita nak tandatangani perkara-perkara yang di mana raja-raja Melayu tentang honor mereka, maka di dalam perlembagaan persekutuan kita mesti merujuk dapat consent raja-raja Melayu. Tetapi ada tak kita dengar perkara ini dibincangkan dan mendapat tekanan raja-raja Melayu? Baik, kenapa raja-raja Melayu? Kalau kita lihat kedudukan Federal Constitution, istilah Federal Constitution actually go back to history. Malaysia is a federation. And for your information, agak-agak bila 1957 ni yang sign Federal Constitution siapa-siapa? Bukan Tengku Abdul Rahman, raja-raja Melayu. So they were Malay states. The states were nations before become state. So that's why bila kita tanya-tanya, mereka ada interested party, the stakeholders to this nation. Jadi persoalan timbul, that's why this particular clause, particular perkara di dalam lembaga persekutuan ni, dalam persekutuan, specifically dealt with this, tentang the importance of raja-raja Melayu punya consent. Dan kalau kita lihat, bila perkara ditandatangani, mereka tidak dirujuk. That is the bone of contention. Walaupun kita akan bincang persoalan tentang what is Rome Statute, baik untuk Malaysia atau di sebaliknya, tetapi the bone of contention sekarang ialah Rome Statute was signed without the consent of the raja-raja Melayu.
very clear dalam di Constitution. Now, notwithstanding that, walau bagaimanapun, kita nak bincang tentang apakah perlu Rome Statute ditanya. Seperti saya nyatakan pada awal tadi, terdapat hanya 124 negara yang sign, jiran-jiran kita tidak sign, negara besar pun tidak sign, melainkan negara-negara yang ada raja, of course, di antarabangsa, di Monaco dia sign tu. Tetapi ini tidak mencerminkan bahawa sekiranya negara sign, kita perlu sign. Dan persoalan timbul ni, adakah kalau sekiranya Malaysia tidak sign dokumen ni, adakah Malaysia dianggap sebagai pariah nation? Pariah nation, the word is pariah nation. So, di argument di sebelah sana, kita kalau kita menandatangani dokumen ni, maka meletak Malaysia boleh membincangkan atas dasar moral antarabangsa sekiranya kalau kita nak bertindakan kepada ketua-ketua pemimpin negara atau ketua pemimpin negara yang lain, kan awal tadi, yang tanda tangan kemerdekaan kita bukan Tengku Abdul Rahman, Raja-Raja Melayu. Why is it important? Kalau kita lihat tu, kalau pentingnya Tengku Abdul Rahman sahaja, maka Tengku Abdul Rahman lah yang orang berkepentingan saja. Tetapi kalau kita lihat di dalam Perlembagaan Persekutuan, peruntukan untuk negeri-negeri ada, peruntukan untuk federation ada, federal ada, dan peruntukan di antara apa yang tidak terdapatnya kalau dia ada state list, ada federal list, lepas tu dia concurrent list. Dia ada perkara ini. Jadi kalau kita ada tiga, di mana dia federal list, state list, concurrent list. Nah, persoalan timbul sekiranya kalau bertembungnya kepentingan federal dengan bertembungnya kepentingan state, which one should prevail? That is a fundamental question, kan? Kalau kita nampak pertembungan di antara negeri dan federal, baik, boleh tak federal melangkaui kuasa negeri? Saya kasih satu kes. This is the case of Muhammad bin Daud, Perdana Amir Muhammad Daud. Cerita mengenai pada satu ketika itu ada dua imam, di mana mereka nak melaksanakan imam ni kerana kepentingan politik ni, mereka tidak bersetuju kerana maka mereka melakukan solat jemaah ni sampai 2 kali saja. So persoalan timbul di dalam kes ini, di mana Federal membuat satu undang-undang 298A ni, di mana sekiranya kalau orang tu menyebabkan ketidaktentraman awam, maka mereka orang tu boleh dapat bersalah. Tetapi dalam kes ini sampai ke Supreme Court, terdapat di dalam negeri itu kesalahan yang mereka buat tu melanggar hukum syarak, melakukan solat dua imam. So enactment negeri ada peruntukan untuk mengambil tindakan pada mereka menyalahkan perkara ini. Di dalam kes ini Muhammad bin Daud, state prevail, bukan federal. Kalau kita lihat beberapa perkara agama, para penunggang agama, federal tak boleh sentuh. Dalam kes ini timbul banyak dalam kes-kes kemudian. Kalau kita lihat dalam kes Z Publication, Z Publication di mana ada satu publication di mana seorang tu namanya Ishak Manji, tapi dalam Z Publication, Zaid Ibrahim Publication lah. Dalam kes ini yang most important thing ialah seorang rakyat Malaysia yang beragama Islam tertakluk pada dua undang-undang, iaitu undang-undang negeri dan undang-undang federal. Jadi sekiranya kalau orang itu seorang Muslim, dia tak boleh pilih, I'm a Muslim, I want to be subjected to state law. Tak boleh. Di dalam kes ini, seorang Muslim is subjected to state law juga dan federal law. Berbeza lagi, dia seorang Muslim. Jadi sekiranya kalau satu pelakuan jenayah berlaku di satu negeri, seorang Muslim terikat pada dua undang-undang. Jadi kalau kita lihat ni, state law still prevail dan federal law pun ada juga. Kalau lihat perkara-perkara ini, jadi kalau kita lihat ni, pertembungan state dengan federal ni pada masa-masa akan datang pun akan timbul juga. Ya. Yang terbaru kalau kita lihat ni dalam kes Sarawak. Sarawak nak dia punya minyak. Seperti apa yang berlaku di Terengganu. Hak mereka. State. Now, perkara ini sepatutnya jadi legal issue tetapi dia political issue. Political issue dalam kes Terengganu, mereka berhak tetapi mereka dapat lewat. Di dalam Sarawak, mereka nak lebih. So, mereka mengatakan perkara di dalam state ni, state list. Tanah ni bawa state list. State list. So, federal pun berhak, tapi dalam kes ini yang jadi scapegoat is Petronas. So, kalau kita lihat ni, dari masa ke semasa, state dengan federal akan bertembung. Now, which one should prevail? What is the yardstick? Apakah neraca yang kita gunakan? Kalau kita lihat pada sejarah, have you ever thought
at one time Kelantan, Terengganu, they were absolute monarch. Mereka adalah raja yang kuasanya kepada tanah saya, dia tak ada itu. Tetapi suddenly mereka bersetuju jadi constitutional monarch, di mana sebahagian kuasa mereka tak ada. Ya, daripada asalnya negara ini, negara Kelantan adalah milik saya. Negara, saya cakap, bukan negeri. That's why I said mereka adalah negara. Seperti dalam kes Miguel dan itu, mereka mengiktirafkan Johor ini sebagai negara. Ya, raja adalah monark. Tetapi pada 1957, suddenly raja-raja Melayu ni become constitutional monarch. Pernah tak terfikir macam mana perkara berlaku? Baik, sebelum itu ialah 1948, we have the Federation Agreement. Federation Agreement secara jelas, kalau saya nyatakan, Malaysia ni tidak pernah dijajah. Kerana di dalam Federation Agreement ternyata State Settlement Pulau Pinang dan Melaka adalah koloni. Okey, negeri-negeri lain adalah protectorates, maknanya mereka tidak dijajah. Okey, masalah timbul bila kita baca sejarah, buku sejarah menyatakan Malaysia dijajah. Ya, tetapi dalam Federation Agreement secara jelas Malaysia tidak pernah dijajah. Yang hanya jajah adalah Pulau Pinang dan Melaka. Because dalam itu jelas dia koloni. Jadi kalau kita lihat sejelas, negara-negara pada ketika itu, okey, mereka berkuasa. Mereka ada undang-undang tubuh tersendiri. Now, why in 1957 suddenly raja-raja Melayu hilang kuasa? They give that. So there must something raja-raja Melayu bersetuju. Kalau dia join sebagai federation, ada kuasa-kuasa negeri yang patut kita masih simpan. Ya, di antaranya ialah institusi kesultanan. Not sultan, institusi kesultanan. Berbeza, sultan dan institusi kesultanan. Okey. Kedua adalah Islam. Ketiga adalah bangsa Melayu. Keempat adalah bahasa Melayu. Dan kelima adalah tanah reserve Melayu. Okey. These are the things we state own. Kalau kita lihat pun dari segi Manual of Administrators for Land Law, kalau kita NLC dia punya National Land Code ni efektif satu negara. Tetapi tiap-tiap negeri mereka ada jadual mereka sendiri untuk bayar stamp duty atau anything transaction di dalam negeri. Negeri-negeri berhak kepada, because it come on the state list. So these are the things which kalau kita lihat negeri-negeri ada kuasa, masih tetap berkuasa. Nah, persoalan timbul politik. Okey, politik ni timbul kalau kita lihat ni, kita lihat dari kacamata mana? Kacamata peguam ke, kacamata politician ke, kacamata orang biasa. Kalau kita baca undang-undang, kita ikut kacamata peguam. Siapa yang berkuasa? Persoalan bukan siapa yang berkuasa. Okey, kita lihat apa yang ternyata dalam undang-undang. Perkara berlaku di contoh yang terbaik pun selain pada apa yang berlaku yang terdahulu di Perak. Ya. Sultan, okey, pada khidmatnya sekiranya seseorang itu tidak dapat majoriti, ya, di kalangan Dewan Undangan Negeri. Kalau dia percaya orang itu tidak dapat majoriti, maka dia ada choice, either untuk bubarkan atau appoint another menteri besar. Kalau kita lihat Sultan pun is guided by the constitution. So when you talk about constitutional monarch, raja ni walaupun dia seorang raja atau sultan, tapi still guided by the constitution. So kuasa tentang kuasa mutlak pada raja ni sebetulnya tak ada. Kuasa itu is guided by the constitution. Berbeza pada terdahulu dengan absolute monarch, ialah raja buat keputusan, hak dia terpulang pada dia. So now we have a situation of a sultan atau penguasa negeri, raja atau raja-raja Melayu is guided by the constitution to make decision. That's it. 1946, Malay Union. You ask a very good question. Actually, persoalan ini, persoalan reiterate position dalam Malaysia ni bukan negara yang dijajah. Kenapa saya katakan? Pada 1946 ni, negara ni pada Malay Union selepas Perang Dunia Kedua, di mana British datang balik. So dia ada period tu, lepas Second World War, lepas tu dia ada Japanese, Sergeant Integration, lepas tu BMA, British Military Integration. Okay, pada ketika itu, what is the position of negeri-negeri? Okay, kalau kita melihat, saya berpeluang membaca
saving grant. Dulu bukan Telegram dengan saving grant. Dia punya muka surat, satu muka surat di mana Malcolm McDonald dia was told to come to Malaysia to get power from the Sultan. Masa dia nak control Sultan-Sultan pada ketika itu mereka boleh menandatangani Malaysia ni, mereka tidak di advised by their own councils. Itu raja-raja ni ada program-program, tapi pada ketika itu mungkin terburu-buru tentang. Dalam 1946 ni, kalau kita lihat negara yang dijajah, mereka akan turut apa yang dijajah. Tetapi kalau kita lihat 1946 raja-raja mana koyak perjanjian itu boleh koyakkan. Can you do that? Boleh tak kita buat kalau kita dijajah? Tak boleh kan? Kamu mesti ikut terunjuk British. Tetapi raja-raja maju, when they find out that British nak control everything, diorang koyakkan. So that actually reiterate, Malaysia tidak pernah dijajah. Kekuatan Sultan pada kita, waktu pada asalnya mereka buat satu kesilapan untuk menandatangani perjanjian Melayu. Okay? Tetapi mereka kemudian koyakkan. And because of that, we have the 1948 Federation. Di mana kedudukan yang lebih penting pada kita itu ialah, kalau kita lihat, who are the citizen? Siapa yang penduduk? Mereka yang duduk di tanah Melayu, mereka adalah rakyat Sultan. Mereka yang duduk di koloni, iaitu Pulau Pinang dan Melaka, mereka ada rakyat subject to the British. Tetapi what happened kepada orang Cina, orang India datang ke sini? Diorang citizen apa? Tak ada citizenship. So isu yang timbul di antara sebab Malaysia dapat kemerdekaan, isu mengenai jus soli, mengenai citizenship of the immigrants. So that is one of the bone of contention yang menjadi persoalan undang-undang di mana mereka berbincang dalam Federation Agreement. Dan Federal Agreement langkah menjadi 1957 Agreement. But going forward pada 1963 tentang kedudukan Malaysia tadi, kalau kita lihat masalah timbul kan sejarawan kata mereka tak baca buku undang-undang itu. Maaf saya cakap. Are you aware pada 1963 North Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, mereka were British colony. They are not states. Kalau yang perjanjian tu, you look to agreement, Google, mereka tandatangani this Federation of Malaysia di antara baginda Queen dengan Malaysia. Dan Singapura sign because they were state. So actually there are 3 agreement. 4 agreement, sorry. Satu, North Borneo. Kedua ialah Sarawak yang sign on behalf of the British. Then Singapore. Then you have 1963 punya agreement di mana you have tukar dari Malaya jadi Singapura. At that point of time, pada 14 September kita dapat 16 of Malaysia 16 September But 14 of September negeri Kelantan challenge Tengku Rahman. Don't sign this agreement. Are you aware of that? I'm telling you that's history. Sejarah ini timbul dalam Federal Court. Okay? Thompson kata pasal pada asalnya bila negeri independence, raja-raja punya sign agreement. Why now only Tengku Rahman sign agreement yang membenarkan Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi negara? That was the issue. Kalau dulu kita tandangkan untuk jadi federation, tanah Melayu jadi federation, now we invite Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi Malaysia. Kenapa raja-raja Melayu tidak dipanggil untuk tanda tangan ini? That was the issue. This case went to the court. Tapi kalau kita lihat di dalam parlimen, okay, selepas Malaysia jadi Malaysia, kuasa ada pada parlimen. So Raja Melayu tak payahlah nak sign. It's well dalam Federal Constitution. So actually this technical mengenai untuk kita menjadi ahli ni, because kalau members to the federation, okay, members of the federation can be very technical. Okay, do you need Raja Melayu to be a member signing the agreement, or you need the parliament? But secara jelas di dalam constitution ialah parliament cukup. So the challenge to allow Singapore, Sabah, Sarawak untuk jadi ahli habis kerana dia peruntukan Perlembagaan Persekutuan. So kalau lihat pada ketika ini, Perlembagaan Persekutuan adalah the law untuk mencerminkan what is the position of Malaysia. So walaupun ada undang-undang lain membantu, okay, tetapi the kerantong undang-undang dasar ialah Perlembagaan Persekutuan. Now there was a call sejak 4-5 tahun, can Sabah, Sarawak
Johor keluar dari Malaysia. Right, that was a call. Okay, kalau kita lihat ni di dalam Pelan Pergerakan tak ada, tak ada referendum, tak ada. It's only a call because mereka lihat perkara berlaku di Scotland. Scotland nak keluar daripada England. 49 versus 51%. Okay, kalau perkara boleh berlaku sini, boleh tak berlaku di sini? So it means a political question. You want to see in the future. Kalau for example, kalau Terengganu, pasal mengatakan Terengganu dan Johor terbatal lah because of the statement. So Terengganu dan Johor pun nak keluar daripada Malaysia. Boleh atau tidak? Agak-agak boleh ke tidak? Di dalam sini tak ada peruntukan. Peruntukan yang ada lah untuk menjadi members of the federation. Untuk nak keluar dari federation tak ada peruntukan. So that is a 2.6 billion dollar question on whether they can come out from the federation. So yet to be seen lah. Tetapi kalau persoalan undang-undang dengan constitution, okay, Raja-Raja Melayu boleh straight away persoalankan terus ke federal court. So federal court boleh menjawab persoalan. 130 kan? Artikel 130. Peruntukan yang ada dalam persoalan artikel 130 di mana persoalan undang-undang, undang-undang boleh terus dimajukan kepada federal court untuk menjawab persoalan-persoalan. Tapi until and unless we see whether the present government berani tak, or the next government berani tak, or mungkin Johor atau Terengganu berani tak keluar pada itu. So yet to be seen lah. Yet to be seen lah. Tapi as I say, peruntukan untuk masuk sebagai ahli ada, peruntukan untuk keluar tak ada. Kerana tiada peruntukan, maka mahkamah perlu menjawab persoalan. Singapore was kick out from Indonesia. It was kick out. Okay. So the parliament actually decided, seperti saya nyatakan, tak masuk ni ada peruntukan untuk masuk. Seperti persoalan yang di Kelantan pun, mereka persoalan kenapa Raja Melayu tidak dijemput untuk menandatangani 1963 agreement. So when dia tidak jemput, so isu tentang sultan-sultan dia tak ada. So ini di Federation Agreement dan di Federal Constitution, peruntukan kuasa parlimen. Parliament decided that Singapore should be kicked out. That's the position. So now for example, kalau now esok dengan kuasa baru yang sedia ada ni, they decided to kick out Johor atau Terengganu, boleh atau tidak? So to me, can be a test case if you want. Try lah. Okay? Kita tak tahu pasal yang dapat keputusan ketujukan ni jadi mahkamah. Itu sebab saya, what is really guided now, bukan keputusan politik. Sama saya, politik ni kalau kita bagi kuasa kepada politik terlampau kuasa sangat, dia akan menyebabkan. Tetapi selalunya mahkamah yang the best forum untuk disahkan. The best forum is mahkamah. Persoalan tentang bagaimana kita nak keluar ni, walaupun peruntukan untuk parlimen dibenarkan, tetapi diorang keluar ni, mahkamah should be the best. Jadinya Singapura keluar mengikut konsen daripada parlimen tu kesilapan pemimpin lama ke? Is it mistake or is it correct? Kalau selalu mistake atau correct ni, is it a mistake or is it correct? So depends lah. Kalau for example how you do it, because you never know besok Singapura nak masuk Malaysia. You never know, because peruntukan di dalam Peraturan Pergerakan membenarkan untuk parties to be party. So besok Singapore, for example, the problem Singapore you do now is Singapore tak no space. So kalau lihat dari segi notion tentang security, perkara ini actually is an open secret. Okay, Singapore will control the Mersing line. Di Johor ni, kalau Singapore to conquer Johor, they will conquer up to Mersing, then they follow. Dia akan establish there sampai American bantu. So ini perkara ini kalau you lihat Singapura dari security, all the missile yang ada itu menuju kepada Malaysia. It is open secret. It's open secret. You have issue, for example, the latest persoalan Singapura di Seri Airbase. Sekarang dia ada airbase yang baru. Dia nak minta kebenaran Malaysia untuk masuk ruang udara Malaysia. Okay? So kerajaan Malaysia cakap, kenapa nak masuk dari Malaysia? Kenapa tak masuk bukan dari Malaysia? So from time to time about security ni, sometimes Singapura akan selalu test Malaysia punya security. Dia akan test selalu whether Malaysia aware atau tidak. Dia akan test. This basically orang kecil ni macam cili padi lah. Cili padi, dia akan test Malaysia from time to time. So you like it, you don't like it,
That's how Israeli work. Kalau lihat Israel dikelilingi oleh negara-negara Arab. Kalau kita lihat penduduk negara Arab berapa puluh juta, kalau satu orang ambil satu baldi, tuang di Israel boleh tenggelam. Tapi orang Arab tak buat, tidur. So the same with Singapore. Singapore dikelilingi oleh negara mana? Kita ada 270 juta Indonesia, kita ada Brunei, kita ada Southern Thailand, Indonesia. Kalau mereka ni ambil satu pil air, tuang kat Singapore tenggelam juga. So they have to work this way. They have to work this way. Now persoalan kita, there is a possibility. You never know, maybe 50 years time ke 100 years time, kalau Singapore yang masuk Malaysia bagaimana? So pertukar undang-undang pernah ada dalam sejarah menggunakan mereka masuk. So parlimen boleh guna. Ada soalan tambahan boleh tak? Saya tak nak jawab, saya nak tanya. Boleh tak akta kemerdekaan Singapura tu yang diluluskan oleh parlimen tu dimansuhkan? Dan apa jadi? Okay. Because sekarang dua-dua dah jadi negara berdaulat. So you just cannot mansuh sedemikian. So it can be an international issue. Sebab mereka adalah negara berdaulat. Tapi sebagai sejarah dia, kalau kita lihat, semua saya nak go back to Federation Agreement yang menjadikan Malaysia ni. Notion yang kita ada, sejarawan mereka, kita ingat Sabah Sarawak ni adalah negara. Tapi kalau lihat pada sejarah, mereka adalah British colony. British colony. Dan Singapura technically British colony juga, pada itu dia boleh kuasa di Singapura. Jadi kalau kita lihat dari geopolitical pada ketika itu, geopolitical, ini nak go beyond dulu. Why kita have to form Malaysia pada 1963? Historically, geopolitical position, kerana pada ketika itu Perancis dah lost dia punya power because of communism. So they afraid of the domino theory. Domino theory, kalau jatuhnya Vietnam, jatuhnya Cambodia, jatuhnya dia akan terus ke sini. So British find it is relevant for Malaysia to form a group of nation to be stronger. So they form Malaysia. Dia geopolitical position ni is America ada interest in Sabah, North Borneo. That's why kalau kita bahas sejarah, Magapagal, they claim Sabah as part of Philippines. And the issue of Magapagal claim Philippines, you have the issue of Sulu punya kesultanan. Tapi problem with Philippines, dia tidak mengiktirafkan kerajaan Sulu. So there is no entity to claim over Sabah. So there is a mistake of Philippine government. If only Sulu punya kerajaan diiktiraf, maka they can claim over Sabah. So America has the interest in this. North Borneo, the communists have interest in Malaysia. So at that point of time, 1963, kita pun di Malaysia ada insurgency, komunis di Malaysia. So Malaysia has to form this